اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bertemu kembali pada siri yang kelima daripada pembacaan kitab Sahih Imam Muslim. Dan menjadi kebiasaan, apabila kita memulakan sesuatu kitab, kita nak cuba memahami cara penulisan dan istilah serta terma yang digunakan oleh penulis. Maka sebab itu daripada semalam hingga ke hari ini, kita mengulang kaji sedikit sebanyak daripada terma-terma dan istilah-istilah yang biasa digunakan oleh para ulama hadis daripada catatan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dan kebanyakan para ulama yang lain. Dan sekarang ini kita nak membicarakan, Imam Nawawi membawakan tajuk berkenaan tentang tadlis. Apakah maksud tadlis? Maka tadlis ada dua yang mana biasa dilakukan oleh para perawi. Sebab itu kita lihat at-tadlisu qisman. Kata Imam Nawawi, tadlis ada dua. Ahaduhuma an yarwiya amman asarahu ma lam yasma' minhu. Yang pertama adalah tak nak bawa dia sekali ke dia? So, nanti dia ni menjerit. Okey. Yang pertama adalah an yarwiya, seseorang perawi itu meriwayatkan hadis daripada perawi hadis yang hidup satu zaman dengan dia, hidup satu zaman. Malam yasma' minhu, dan dia tidak pernah menjadi pelajar mengambil hadis daripada orang tersebut. Sebagai contoh, katakanlah saya dengan katakanlah ada perawi hadis lain, namanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Muazzam contoh, Muazzam. Saya dengan Muazzam hidup satu zaman, tapi saya tak pernah ambil hadis ini daripada Muazzam, tak pernah. Tapi hidup satu zaman, ada kemungkinan untuk berjumpa. Maka apakah itu tadlis? Saya meriwayatkan hadis tersebut daripada Muazzam dengan menggunakan perkataan yang pada waktu itu membawa pada waktu itu pemahaman orang ramai, oh rupanya hadis ni saya ambil daripada Muazzam, padahal saya tak pernah belajar pun daripada beliau, tak pernah pun ambil hadis ini daripada beliau. Maka ini adalah tadlis yang pertama. Apakah tadlis yang pertama? Ayyaruya, seorang perawi meriwayatkan amman asarahu, daripada perawi lain yang hidup sezaman dengan dia, malam yasma' minhu, sesuatu hadis yang dia tidak ambil, dengar ataupun belajar terus daripada perawi tersebut, muhiman, menggunakan perkataan-perkataan yang pada waktu itu menggambarkan sima'ahu, seolah-olah dia mendengar. Dia tak ada kata akhbarana, dia tak ada sebut qala, dia tak ada sebut sami'tu. Sebab kalaulah dia menggunakan perkataan yang jazam bahawa dia ambil hadis ini, maka dia boleh dilabel sebagai pembohong ataupun kizib, berdusta. Maka dia pun tak guna perkataan begitu, tapi dia guna perkataan yang pada waktu itu menunjukkan seolah-olah dia ambil hadis ini daripada perawi sekian-sekian, walhal sebenarnya tidak. Okey. Maka contohnya dia berkata apa? Contohnya, qala fulan, telah berkata perawi sekian. Dia tak sebut aku telah dengar ataupun dia menceritakan kepadaku, tidak. Dia menyebut qala fulan. Ataupun perkataan yang biasa guna mu'an'an.
an fulan, daripada fulan dan sebagainya. Wa rubbama lam yuskit syaikhuh. Okey. Dalam kategori ini juga adalah pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak semestinya, dia pada waktu itu tak semestinya dia membuang perawi daripada kalangan gurunya, tidak. Tapi kadang-kala dalam kategori ini juga dia buang seseorang perawi yang pada waktu itu boleh menjadikan riwayat dia lemah. Contoh daripada dia sampai kepada Nabi SAW, katakanlah ada 4 perawi, 4 perawi. Guru dia guru dia thiqah, guru dia bagus. Tetapi guru kepada guru dia contoh adalah perawi yang lemah. Dan bila ada perawi yang lemah dalam sanad, maka tak ada orang nak ambil hadis tersebut daripada dia, sebab sanad tersebut dikira lemah, hadis tersebut dikira lemah. Maka pada waktu itu apa dia akan buat? Dia akan buang ataupun dia gugurkan perawi tersebut dan dia tidak sebutkan dalam sanad dia. Maka ini adalah kategori pertama. Kenapa orang menggugurkan perawi? Baris yang kedua, tahsina, untuk mencantikkan pada waktu itu sanad hadis. Apakah hukum perbuatan seperti ini? Menyebut hadis daripada perawi yang dia tak pernah belajar ataupun ambil hadis, ataupun menggugurkan seorang guru ataupun perawi lain dengan tujuan nak mencantikkan sanadnya. Kata para ulama, makruh jiddan, sangat-sangat tak disukai. Zammahu aktsarul ulama, kebanyakan ulama mencela perbuatan ini. Wa kana Syu'bah min asyaddihim zamma, antara yang terlalu banyak tidak menyukai perbuatan ini adalah Syu'bah, seorang ulama hadis yang terkenal. Wa zahiru kalami annahu haram, dan beliau menyebut perbuatan tadlis yang seperti ini adalah haram. Ini adalah haram. Okey, apakah hukum kategori ini? Adakah hadisnya boleh diterima ataupun tidak? Kemudian berkata Imam Nawawi, perenggan seterusnya, man urifa minhu hadha tadlis sara majruha, seseorang perawi yang dah terkenal dengan perbuatan tadlis seperti ini, dia gugurkan perawi yang lemah kerana nak mencantikkan sanad, ataupun pada waktu itu dia ambil hadis daripada orang yang dia tak pernah belajar hadis pun, dengan menggunakan perkataan yang orang rasa, orang boleh faham seolah-olah dia belajar hadis daripada orang tersebut. Maka kata para ulama, perawi yang terkenal dengan perbuatan ini, maka pada waktu itu dah menjadi majruh, dia menjadi perawi yang cacat, perawi yang riwayatnya akan keberadaannya dalam hadis menjadikan riwayat tersebut lemah. La tuqbalu lahu riwayatuh, dan riwayatnya tidak akan diterima walaupun pada hadis-hadis yang dia sebut perkataan sami'tu, aku mendengar guruku, guruku menceritakan kepadaku. Wa in bayyana sima, semua hadisnya ditolak. Maka ini kategori yang pertama. Maka ini adalah satu pandangan. Was-sahihu ma qalahu al-jamaahir, tapi itu bukan yang diamalkan. Yang diamalkan oleh para ulama adalah berkenaan tentang tadlis yang macam ini adalah, kalaulah pada hadis yang dia tidak menyebutkan dengan jelas, hadis itu diambil daripada perawi tersebut, maka hadis itu ditolak. Dan mana-mana hadis, contohnya dia meriwayatkan dengan perkataan an, maka hadis tersebut ditolak. Tetapi kalaulah dia bayyana sima', dia menjelaskan, sami'tu, aku telah mendengar, haddatsani, guruku telah menceritakan kepadaku, akhbarani, guruku telah mengkhabarkan kepadaku, maka hadis-hadis yang mana dalam riwayat pada waktu itu dia sebutkan dengan jelas, dia belajar hadis tersebut, maka hadis tersebut diterima. Jelas ke jelas? Sebab itu kita lihat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Was-sahihu ma qalahu al-jamaahiru min at-tawaif anna ma rawahu bilafzin muhtamal lam yubayyin fihi sima' fahuwa mursal. Mana-mana hadis yang dia tak jelaskan, yang betul-betul yang dia dengar hadis ini daripada perawi sekian-sekian,
maka hukum hadis tersebut adalah mursal. Wa ma bayyanahu, dan apa jua hadis yang disebut dengan jelas, sami'tu, aku mendengar, akhbarana, aku telah dikhabarkan, haddatsana, aku telah diriwayatkan, maka pada waktu itu hadis tersebut dikategorikan sebagai sahih, maqbul, yuhtajju bih, dan dijadikan sebagai hujjah. Jelas ke jelas? Okey. Maka dibawakan contoh, siapakah perawi-perawi yang pada waktu itu suka melakukan tadlis, dan kita biasa dengar nama mereka. Maka jumlah mereka ramai. Antara mereka adalah contohnya Qatadah, A'mash, Sufyan, Hushaim dan lain-lain. Maka kenapa mereka ini masih diterima riwayat? Kerana kita pada waktu itu, kerana disebut di sini, wa dalilu hadza anna tadlisa laysa kidba. Orang yang buat tadlis pada waktu itu dia bukanlah berbohong, dia melakukan helah untuk dia mencantikkan sesuatu sanad dia, mencantikkan pada waktu itu sanad dia, sanad yang dia ada. Maka ianya bukanlah pembohongan, tetapi pada waktu itu ianya adalah helah daripada mereka. Okey, ini selesai kategori pertama. Kemudian muka surat 41. Al-qismu tsani min at-tadlis. Bahagian yang kedua ataupun kategori yang kedua daripada tadlis. Tadi kategori pertama apa dia buat? Dia tak pernah dengar hadis daripada orang tersebut, tapi dia menggunakan perkataan seolah-olah diambil hadis daripada orang tersebut, ataupun dia buang terus, dia gugurkan terus perawi tersebut daripada sanad dia. Betul tak? Begitu yang kita belajar tadi kan. Kategori kedua ni macam mana? Kategori kedua ni, dia tak buang perawi yang lemah tadi, tetapi pada waktu itu dia tukar nama kepada nama ataupun gelaran yang pada waktu itu menjadikan perawi lain tak kenal, ulama hadis lain tak kenal. Dia menggunakan cara itu. Contohnya, kalaulah guna nama betul, dia semua orang tahu perawi ni lemah, tapi dia menggunakan laqab, menggunakan kunyah, menggunakan nama yang tak terkenal bagi perawi ini, dan dia tak bohong, maka ini adalah tadlis yang kedua. Sebab itu disebut di sini, wa ammal qismu tsani min at-tadlis fa ay yusammiya, maka dia memberi nama syaikhah, gurunya, au ghairah, ataupun selain gurunya daripada perawi yang lain, au yunsibah, dan pada waktu itu dia menisbahkan, au yasifah, ataupun memberikan sifat, au yukni, memberikan kunyah, bima, dengan nama-nama yang tak terkenal, karahata, kerana dia tidak mahu, ya'rif, perawi tersebut dikenali. Dia tak nak ulama hadis kenal perawi ini. Sebab bila ulama hadis tak kenal, mereka tak masukkan dalam kategori perawi yang ditolak. Mereka masukkan dalam kategori perawi yang mastur, perawi yang pada waktu itu tersembunyi dan terselindung. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apakah hukum perbuatan seperti ini? Maka perbuatan seperti ini adalah wa karahatu hadzal qism akhaf. Ianya makruh juga, tetapi kurang sedikit, ringan sedikit berbanding daripada bahagian yang pertama, kisim yang pertama. Okey, jelas ke jelas? Yang bahagian pertama tu dibuang terus. Yang ini ditukar nama dengan nama yang boleh menjadikan perawi lemah tersebut para ulama hadis masukkan dalam kategori mastur, sebab mereka tak kenal perawi ini siapa, padahal sebenarnya adalah perawi yang sama. Dan itu yang kita nampak banyak dalam Tirmizi. Kadang-kala satu perawi macam-macam nama yang diberikan. Ada yang bertujuan untuk menyembunyikan kelemahan perawi tersebut, nama perawi tersebut. Kita mula masuk kepada apa itu iktibar, mutaba'ah dan syahid. Setakat ni jelas ke? Okey, yang ni last quote. Lepas tu yang lain nanti kamu tengok sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Hati ya? Pergi ya?
Minta maaf. Oh. Okey. Apakah istilah para ulama tentang i'tibar? Bila kita kata i'tibar. I'tibar. Okey. Maka dia bagi contoh. Maka di sini ada Hammad daripada Ayyub, daripada Ibnu Sirin, daripada Abu Hurairah. Ada 4 orang. Okey. Abu Hurairah sahabat Nabi. Anak murid kepada Abu Hurairah adalah Ibnu Sirin. Bawah dia, perawi dia adalah Ayyub As-Sakhtiyani. Kemudian Hammad. Jadi ada 4 nama. Hammad ambil hadis daripada Ayyub, Ayyub daripada Ibnu Sirin, Ibnu Sirin daripada Abu Hurairah. Okey. Maka yanzur, maka dilihat hal rawahu thiqah ghairu Hammad an Ayyub. Kan tadi kita dah belajar, kalaulah kategori hadis Bukhari Muslim, setiap perawi tadi ada berapa perawi lain yang thiqah? 2. Ada 2. Kalaulah contoh hanya 1, masuk kepada kategori yang kedua. Kalaulah daripada sahabat pada waktu itu hanya 1, kategori kedua. Daripada tabi'in hanya 1, maka kategori ketiga dan sebagainya. Okey. Maka dilihat hal rawahu thiqah ghairu Hammad. Ada tak anak murid Ayyub As-Sakhtiyani selain daripada Hammad yang thiqah, yang meriwayatkan hadis ini? Contoh. Okey, maka pencarian tersebut, penelitian tersebut. Okey, contoh sekarang ni ada. Okey, Hammad ni okey. Sebab tak mungkin pada waktu itu dia mereka riwayat, sebab ada sokongan daripada perawi yang dipercayai yang lain. Hammad ambil daripada Ayyub. Okey, tengok Ayyub pula. Ayyub As-Sakhtiyani ini ambil daripada Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ada tak anak murid yang lain yang thiqah, yang pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad boleh menjadi sokongan bahawa apa yang diriwayatkan oleh Ayyub ni betul? Kalaulah ada, okey. Maka perbuatan mengkaji ini, mengkaji, mencari, menyelidik, perbuatan ini dalam istilah hadis dipanggil i'tibar. Perbuatan nak cari. Okey, sekarang ni Hammad dia okey, tapi ada tak perawi thiqah yang lain yang sama belajar dengan dia daripada Ayyub? Perbuatan mencari ini dipanggil apa? I'tibar. Jelas ke jelas? Mengkaji, mencari perawi thiqah yang lain nak menjadikan sanad tu sahih dan kuat. Perbuatan ini dipanggil i'tibar. Apakah pula mutaba'ah? Ta'riful mutaba'ah. Wa ammal mutaba'ah fa ayyarwiyahu an Ayyub ghairu Hammad. Okey. Mutaba'ah ini pula kan tadi kita sebut kita nak cari siapa? Perawi thiqah yang lain. Okey. Lalu Hammad diambil hadis daripada siapa? Ayyub. Okey. Maka sanad dan hadis daripada anak murid Ayyub yang lain yang belajar sama dengan Hammad, maka riwayat yang lain itu dipanggil mutaba'ah. Riwayat yang lain itu dipanggil mutaba'ah, dipanggil sebagai sokongan. Sebab itu disebut wa ammal mutaba'ah fa ayyarwiyahu an Ayyub. Seorang perawi meriwayatkan hadis daripada Ayyub selain daripada Hammad. Hammad tu kita dah tahu riwayat dia. Kita nak pada waktu itu perawi yang lain selain daripada Hammad. Ataupun contohnya Ibnu Sirin, anak murid dia Ayyub. Kita nak hadis yang lebih kurang sama selain daripada Ayyub. Maka sebab itu disebut fakullu wahid min hadhil aqsam yusamma mutaba'ah. Dipanggil mutaba'ah. Allahumma salli dipanggil mutaba'ah. Lalu ini dipanggil sebagai sokongan. Jelas ke jelas? Okey, maka ini maksudnya sokongan daripada anak murid yang lain. Yang ini dalam Tirmizi pun kita nampak banyak. Dibawakan pada waktu itu mutaba'ah daripada anak murid yang lain. Syahid pula apa syahid? Okey, wa amma syahid fa an yarwi hadis akhar. Ini hadis yang beza, yang bukan hadis daripada anak murid yang lain. Hadis yang beza. Tetapi hadis ini bimaknahu, maknanya lebih kurang sama. Contohnya hadis yang satu ini dia bercerita tentang kelebihan berdiam. Kelebihan berdiam. Maka mutaba'ah
pada waktu itu dibawakan hadis yang lebih kurang sama, cuma perawi daripada anak murid yang berbeza. Tapi syahid ni pula hadis yang memang totally berbeza, cuma maknanya lebih kurang sama. Dan makna hadis yang berbeza ini boleh menjadi sokongan kepada makna hadis yang pertama tadi. Maka ini dipanggil syahid. Ini dipanggil syahid. Jelas ke jelas? Okey. Sebab itu disebut di sini. Dan kadang-kala mutaba'ah juga boleh dipanggil syahid. Tapi syahid tidak boleh dipanggil mutaba'ah. Okey. Kemudian aqsamul farad dan sebagainya. Yang ini nanti kamu baca sendiri. Kemudian hukumul muhtalat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nasih mansuh, ma'rifatus sahabi wat tabi'in, hadfu qala min al-isnad, al-riwayah bil makna. Al-riwayah bil makna. Okey, kita nak baca al-riwayah bil makna. Okey, apakah hukum meriwayatkan hadis secara makna, bukan dengan lafaz yang sama sebiji-sebiji? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kata Imam Nawawi, muka surat 43, jumpa tak? Idza arada riwayat al-hadis bil makna. Apabila kita maksudkan dengan riwayat bil makna, periwayatan hadis secara makna, bukan secara lafaz yang sama. Fa illam yakun khabiran bil alfaz, jika perawi tersebut bukanlah seseorang yang benar-benar mengetahui tentang maksud perkataan-perkataan hadis, wa maqasidaha, dan pada waktu itu tujuan-tujuan perkataan itu digunakan, dan pada waktu itu dan sebagainya, lam yajuz, dan dia tidaklah alim pada waktu itu dengan maknanya, maka tidak boleh untuk perawi seperti itu meriwayatkan secara makna. Bila khilaf, dan ini tidak ada perbezaan pendapat. Nak meriwayatkan dengan makna, dia ada syarat dia. Dia bukan semua orang. Dia mestilah faham bahasa Arab. Dia mestilah pada waktu itu faham tujuan daripada perkataan yang digunakan, supaya tidak lari daripada makna asal. Bal yata'ayyanul lafaz, untuk orang yang seperti ini menjadi muta'ayyan, menjadi tetap, yang mana dia mesti meriwayatkan hadis secara lafaz, word by word. Okey. Wa in kana aliman bidzalik, dan kalaulah pada waktu itu dia memang mahir dalam bahasa Arab, dalam maksud periwayatan hadis dan sebagainya, baris bawah dia, qala jumhurus salaf wal khalaf min at-tawaif al-madhkurah yajuzu fil jami' idza jazama bi annahu adda al-ma'na. Maka boleh meriwayatkan secara makna dengan syarat benar-benar yakin yang dia boleh menyempurnakan makna periwayatan tersebut. Dan inilah yang pada waktu itu sahih dan pendapat yang paling benar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian ziyadatul rawi fi nasab ghairi syaihi, ta'addubul katib ma'a lafzil jalalah. Okey, kita mula masuk kepada muqaddimah Imam Muslim. Muqaddimah Imam Muslim. So kalaulah kita nak baca semua ni, maka lari kita daripada sasaran kita. Kita mula masuk kepada muqaddimah Imam Muslim. Muqaddimatul Imam Muslim rahimahullah. Ya Fattah, wahai zat yang maha pembuka. Pada waktu itu nak memuji Allah. Semoga Allah bukakan pintu-pintu ilmu dan amal kepada kita. Amin ya Rabb. In uridu illa al-islah mastata'tu. Tidaklah aku inginkan daripada penulisan ini kecuali islah, pembaikan diri, apa yang aku mampu. Wa ma taufiqi illa billah, dan tiadalah kekuatan bagiku kecuali dengan izin Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah aku berserah. Wa ilaihi unib, dan hanya kepada Allah aku kembali. Maka Imam Muslim mulakan dengan
ayat daripada Al-Quran tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak akan baca keseluruhan syarah Sahih Nawawi. Kita hanya baca apabila ada perkataan yang kita tidak faham sahaja. Maka pada permulaan mukaddimah ini kita dah baca 2 kali bahawa Imam Muslim menerangkan ba'ithut ta'lif. Apakah penyebab kenapa beliau mulakan susah payah untuk menulis kitab Sahih Muslim? Cari balik dekat muka surat mana yang ada ba'ithut ta'lif dekat awal-awal tu. Jadi boleh tulis dekat nanti sini untuk rujuk muka surat tersebut. Ada dekat muka surat yang ke-12 bahawa ada anak murid dia yang pada waktu itu minta dia untuk tuliskan kitab ini, supaya pada waktu itu mudah untuk dijadikan rujukan, untuk mudah dijadikan sebagai panduan. Siapakah nama anak murid dia? Nama anak muridnya adalah Ahmad bin Salamah. Maka Imam Nawawi menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala Muhammad, dan kesejahteraan, selawat ke atas baginda Nabi, khatamin nabiyyin, penutup para nabi, wa ala jami'il anbiya, dan juga ke atas keseluruhan para nabi dan para rasul. Amma ba'du, sesudah daripada memuji dan berselawat, memuji Allah dan berselawat kepada baginda Rasulullah, fa innaka, maka sesungguhnya kamu. Siapakah yang dimaksudkan dengan kamu di sini? Itulah anak murid beliau Ahmad bin Salamah rahimahullahu taala. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu wahai anak muridku, yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu, bi taufiqi khaliq, semoga Allah merahmati kamu, bi taufiqi khaliqik, maka dengan taufik pencipta kamu. Apakah taufik untuk apa? Zakarta, engkau telah menyebut, annaka hamamta, bahawa sesungguhnya kamu berazam. Alham maksudnya berazam. Bil fahsi, untuk mengkaji, untuk menyelidik. Apakah maksud al-fahsu? Lihat kepada syarah Imam Muslim baris yang ketiga daripada bawah, syiddatut talabi wal bahthi anis syai', nak mengkaji, nak pada waktu itu menyelidiki. Maka kata Imam Muslim, adapun kamu, maka sesungguhnya semoga Allah merahmati kamu. Maka sepatutnya disebut zakarta dulu, daripada sudut kita mudah faham. Zakarta, engkau telah menyebut dengan taufik daripada penciptamu bahawa kamu berazam untuk mengkaji, an ta'arruf, daripada mengetahui beberapa jumlah hadis yang maksur, yang telah dinukilkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khusus berkenaan tentang hukum ahkam agama. Dan muka surat selepasnya kita sambung jam 2.30 nanti insya-Allah. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi insya-Allah.